Bercakap mengenai KEB 2024, apa yang bakal menjadi tumpuan utama dalam kongres ini dan apakah sorotan ekonomi yang perlu diberi perhatian? Sudah bersedia dalam talian adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dr. bercakap mengenai iaitu KEB seiring penganjuran ini yang akan bermula Khamis ini, bagaimana ia harus menjadi pemacu kepada pembentukan hala tuju serta pendekatan baharu dan juga penambahbaikan untuk agenda pemekasan bumi putera yang lebih adil, saksama dan inklusif, Doktor. Okey. Pertamanya saya ingin melihat bagaimana pendapatan Bumiputera akan dapat ditingkatkan, kerana kalau dalam dokumen kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-12 telah disebut tentang sasaran nisbah pendapatan bulanan isi rumah Bumiputera kepada kaum Cina yang dijangka akan bercecah ke paras 0.88 kepada 1 pada tahun 2025 nanti. Itu sasarannya. Ini berarti bagi setiap RM1 pendapatan kaum Cina, 88 sen adalah pendapatan daripada kaum Bumiputera lah. Dan kalau kita bandingkan angka pada tahun 2022, ianya adalah 0.71 kepada 1. So maksudnya pada tahun 2022, 71 sen pendapatan bulanan oleh kaum Bumiputera kepada RM1 kepada pendapatan kaum Cina lah. Jadi berarti jangkaan peningkatan dari segi pendapatan kaum Bumiputera. Namun kalau kita melihat realiti semasa dari segi peningkatan kos sara hidup yang saya kira masih lagi berterusan, ia menimbulkan tanda tanyalah sama ada sasaran akan bakal dicapai, dan sekiranya tidak dicapai, apakah yang akan dibentang dalam KAB nanti, apakah agenda utama yang orang kata tu dapat membantu kaum Bumiputera untuk meningkatkan pendapatannya seiring dengan perkembangan semasa yang kita sedia maklum, situasi teknologi, perubahan teknologi, suasana peningkatan kos sara hidup dan sebagainya, sudah pasti ia menuntut suatu anjakan paradigma bagaimana kita kerajaan perlu membantu kaum Bumiputera ini untuk kata tu mencatat satu pendapatan yang baik, dan pada masa yang sama juga uh, mewujudkan satu keadaan yang harmoni di mana tumpuan kerajaan juga untuk mengimbangi perkembangan ataupun kebajikan bagi kaum-kaum yang lain pula. Jadi saya kira ia merupakan suatu wadah yang begitu penting bagi KB pada minggu inilah. Baik, yang kalau kita nak tambah Doktor, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam bertitah bahawa dengan keadaan kewangan kerajaan yang lemah ketika ini adalah sukar untuk kerajaan melaksanakan projek pembangunan baharu atau memberikan suntikan kepada kewangan untuk rancakkan lagi pertumbuhan ekonomi. Baginda menyokong hasrat kerajaan untuk mengambil langkah perkhidmatan yang drastik dan melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar. Dalam pada itu, dasar-dasar baharu perlu terus diperkenalkan untuk melengkapi dasar-dasar nasional yang lain seiring dengan pendekatan negara yang lebih menyeluruh. Jadi, apa mungkin langkah wajar dipertimbang kerajaan dalam memperkukuhkan lagi kewangan negara ini? Saya kira pihak kerajaan telah pun membentangkan plan ataupun rancangan bagaimana kedudukan kewangan itu dapat diperkukuhkan, dan kita sedia maklum kerajaan sekarang ini berusaha untuk mengumpul data melalui program padu, dan saya kira bila ianya dilancarkan nanti, maka bantuan-bantuan kerajaan akan lebih bersasar dan akan mengurangkan risiko pembaziran lah. Jadi usaha ni saya rasa perlu diteruskan, namun kita perlu ingat juga kerana setiap perubahan dasar tersebut akan memberi kesan kepada kedudukan ekonomi negara untuk tempoh terdekat lah. Contoh kalau berlaku rasionalisasi subsidi minyak sebagai contoh, sudah pasti akan memberi kesan kepada apa dikatakan sebagai kedudukan keadaan inflasi ataupun kos sara hidup dan sebagainya. Namun ianya wajar untuk dilaksanakan bagi memastikan kedudukan kewangan kerajaan itu, terutamanya subsidi sebagai contoh, hanya akan dapat dinikmati bagi golongan yang wajar untuk menerimanya. Jadi agenda untuk mereformasikan kedudukan kewangan kerajaan ini perlu dilaksanakan meskipun mungkin berhadapan dengan keadaan yang agak sukar dari segi kesan jangka pendek, iaitu kenaikan kos sara hidup, dan bagaimana kerajaan boleh kata tu menampan ataupun meminimalkan kesannya melalui bantuan-bantuan tunai untuk tempoh yang terdekat, dan bagaimana untuk tempoh jangka sederhana jangka panjang melalui, saya kira akan dibentangkan dalam KEB nanti.
Seperti yang doktor kata, setiap usaha dan pelaksanaan ini perlu terus diteruskan dan dilaksanakan walaupun kita menerima kesan yang besar dalam tempoh jangka pendek, dan kita juga memerlukan iaitu antara polisi-polisi untuk melengkapi usaha ini. Dan jika disoroti, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 3.7% pada tahun 2023 selepas pertumbuhan yang kukuh pada 2022 iaitu 8.7%. BNM berkata pertumbuhan menjadi sederhana berikutan persekitaran luar yang mencabar external factor yang mempengaruhi prestasi ini. Jadi hal ini disebabkan terutamanya oleh perdagangan global yang lebih perlahan, slow, kitaran menurun, teknologi global teknologi down cycle dengan iaitu AI, ketegangan geopolitik dan dasar-dasar monetary yang boleh dikatakan lebih ketat. Bagaimana dasar fiskal ketika ini mampu seperti doktor kata menampan masalah ini? Perlukan adjustment atau dasar ketika ini telah meletakkan Malaysia bersedia mendapati cabaran tersebut? Kalau kita lihat sasaran yang diumumkan oleh kerajaan apabila mereka membentangkan belanjawan 2024, sasaran defisit fiskal dijangka berada di paras 4.3% berbanding tahun lalu iaitu defisit 5% lah. Berdasarkan angka ini, maksudnya kerajaan masih lagi mencatatkan defisit. Ini bererti kerajaan masih lagi dalam mod belanja melebihi daripada pendapatan. Cuma kuantum defisit tersebut dikurangkanlah supaya sampai satu masanya nanti kerajaan boleh mencapai suatu belanjawan berimbang. Tapi saya kira sasaran tersebut mungkin perlu makan masa lah untuk dicapai. Tapi poin saya, angka defisit tersebut ini bererti dasar fiskal tersebut masih lagi dalam mod expansionary ataupun masih belanjawan yang mengembang. Dan saya kira jelas sekali kita lihat peruntukan-peruntukan seperti perbelanjaan pembangunan dicatatkan yang tertinggi dalam sejarah 90 bilion. Kemudian dinaikkan beberapa sumbangan ataupun bayaran tunai kepada golongan yang wajar menerima seperti sumbangan tunai rahmah, SARA dan sebagainya. Jadi itu jelas menunjukkan masih dalam mood kerajaan berlanja lebih dari pendapatan. Cuma kerajaan perlu menetapkan sasaran lah supaya defisit ini terkawal. Apa yang diumumkan adalah pada tahun 2025 nanti ianya mungkin bergerak sekitar 3% sehingga 3.5% lah. Jadi berarti mood ataupun dasar stand fiscal policy yang mengembang ni akan mengecil lah pada masa akan datang. Jadi masih lagi dalam jajaran yang mana kerajaan mahu berbelanja lebih dari pendapatan. Jadi saya kira dengan pendirian sebegini dapat orang kata tu memberi faktor penampan lah kepada sekiranya berlaku risiko-risiko yang di luar kaluan kerajaan terutamanya daripada ekonomi luaran. Walaupun kerajaan dalam iaitu mod berbelanja lebih daripada pendapatan, namun kerajaan seperti doktor kata harus menetapkan sasaran agar dapat mengawal defisit negara, dan IMF juga mengunjurkan pertumbuhan perdagangan global kembali meningkat daripada 0.4% pada tahun lepas kepada 3.3% pada tahun 2024. Pada penilaian doktor, apa mungkin prospek yang mungkin mendorong pengukuhan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 2024 terutama pada separuh pertama tahun ini? Okey, buat masa ini memang dia punya sentimen tu agak masih kata tak pasti adakah prospek ekonomi global akan mencatatkan sesuatu yang baik pada tahun ini. Kerana kalau kita melihat pendirian pihak Reserve Persekutuan Amerika Syarikat masih lagi ingin menetapkan kadar faedah yang tinggi. Namun kalau kita melihat dasar di ekonomi China sebagai contoh mengambil pendirian yang berbeza, mereka telah pun memulakan pemotongan kadar faedah pada tahun lalu sehingga kini. Dan saya kira dasar monetary yang mengembang di China sudah pasti akan memberi kesan yang positif dalam tempoh dan mungkin dalam 6 bulan sehingga 12 bulan akan datang. Dan juga sektor yang berkait rapat semikonduktor ataupun teknologi dapat gayanya akan dijangka mencatatkan jualan yang positif iaitu 2 angka yang seperti yang disasarkan oleh pihak World Semiconductor Trade Statistics lah. Jadi berbekalkan situasi keadaan ini, saya kira mungkin ada kebarangkalian ekonomi global akan mencatatkan sesuatu yang lebih stabil dan mungkin mencatatkan lebih baik pada tahun lalu. Namun ialah sebarang kemungkinan boleh berlaku lah dari segi momentum ni, kerana saya melihat situasi kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat ni saya kira agak membimbangkan juga, kerana
mereka masih lagi mencatatkan bacaan ekonomi yang baik, tapi kita tak tahulah seberapa lama ia boleh bertahan. Tapi kalau kita lihat dasar-dasar ekonomi di negara China nampaknya pendirian yang berbeza, dan saya kira itu boleh mewujudkan sokongan kepada permintaan luaran bagi negara Malaysia nanti.